Okey, kita dah bersiaran. Okey, seperti biasa kita nak check mic dulu. Assalamualaikum. Okey, kita nak check mic dulu ya. Biasa kita check sound dulu. Sorry ada yang menunggu lama ya, setengah jam. Okey, apa khabar semua? Assalamualaikum. Alhamdulillah, sound okey. Alright, apa khabar semua? Minta seperti biasa, minta love, like, comment dan share. Share banyak-banyak ya. Yes. Okey, minta love, letup-letup love. Alhamdulillah. Banyak love, banyak like kat sini. Alhamdulillah, yes, dekat Alhamdulillah. Facebook ya. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Share banyak-banyak lagi. Share banyak-banyak lagi video kita ni. Jadi ramai yang akan dapat resepi ni. Resepi ni Kak Zaidah, permintaan ramai juga ya daripada raya tahun lepas. Raya tahun lepas ya. Tapi macam tak pernah ingat nak buat ya. Tiba hari ni boleh teringat ya nak buat. Kak Zaidah pun dah lama tak buat ni sebenarnya. Ya saya, Alhamdulillah akhirnya dapat juga kita nak siarkan menu yang istimewa hari ini. Yes. Okey, sebelum kita mulakan, kita tunggu ramai lagi yang masuk seperti biasa. Dan hari ni adalah episod yang ke-311. Alhamdulillah, jauh dah perjalanan kita ya. Jauh. Kak Zaidah, ada lagi jauh lagi perjalanan kita lagi. InsyaAllah, kalau panjang umur, murah rezeki, diizinkan Allah ya. InsyaAllah. Banyak lagi yang Kak Zaidah nak kongsi. Panjang jodoh kita. Yes. Banyak yang tak lagi diam kita akan dah kongsikan. 300 lebih dah ya. Betul Kak Zaidah. Dah 2 tahun lebih actually program ni ya. Masuk 2 tahun baru nak masuk 2 tahun lah. Masuk 2 tahun lah ya. InsyaAllah bulan 4 nanti 2 tahun. Alhamdulillah. Iya. Okey, Kak Zaidah dah ramai ni. Kita terus masak lah. Okey, jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, Assalamualaikum semua viewers. Alright, Alhamdulillah. Hari ni Kak Zaidah nak tunjuk buat kuih minum petang ya, ataupun minum pagi pun boleh lah, kuih manis ya. Serabai. Kuih lah, dia kuih Kak Zaidah? Dia kuih manis lah, manis. So jadi menu kita adalah? Kuih serabai. Serabai bersama dengan serawa ya. Kak Zaidah akan masak serawa. Tapi bukan serawa durian ya. Just serawa biasa ya. Kalau perempuan nak letak durian, terpulang, tak ada masalah. Cuma Kak Zaidah tak sempat nak pergi cari durian ni lagi ya. So okey, untuk resepi serabai, saya pergeli hati nak sebut dia. Kuih serabai. Sebab tu kita awal-awal kita kena kuih serabai. Serabai. Macam itulah ya. Kalau ikut jaan, serabai. Tetapi kalau kita biasa sebut pronounce kita pronounce as serabai. Apa ke serabai? Kuih serabai. Gila hati ya, orang dulu memang pelik-pelik tok nama pada kuih dia ya. Tapi kuihnya bukanlah serabai. Serabai tu maknanya macam berterabur ya. Ada orang cakap serabai toge. Ya. Okey, kalau buat kerja tak senonoh, buat kerja buat kerja kalau orang dulu ya, buat kerja tak betul tu kita akan cakap buat kerja serabai. Serabai toge. Tapi ini kuih ni serabai taklah rupa serabai ya. Tak tahulah mana datang namanya ya. Alright, untuk resepi serabai ala Kak Zaidah ya, serabai style Kak Zaidah. Okey, kita guna dekat sini. Kejap, saya pun dah lupa. Kejap. Okey, 280 gram tepung beras. Kak Zaidah guna tepung beras cap teratai. 150 gram nasi sejuk. 300 gram air kelapa. 100 gram air suam. 100 gram santan. 2 sudu makan gula pasir. 1 sudu makan yeast ya, instant dry yeast. Dan 1 sudu teh garam. Okey, saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk buat serabai. 280 gram tepung beras. 150 gram nasi sejuk. 300 gram air kelapa. 100 gram air suam. 100 gram santan. 2 sudu makan gula pasir. Dan 1 sudu teh garam bersama dengan 1 sudu makan yeast ya, instant dry yeast. Okey, untuk serawanya pula Kak Zaidah guna 200 gram gula pasir, 1 buku gula manisan, setengah liter santan. Ini terpulang kepada perempuan ya. Perempuan nak rasa pekat, nak rasa lemak, lebihkan santannya ya. 1.5 liter santan. Kak Zaidah guna santan kotak hari-hari. Air secukupnya, setengah sudu teh garam dan 2 helai daun pandan untuk serawanya ya. Okey, kita nak buat serabainya dulu ya. Kuihnya dulu. Alright, kuihnya tu kita kena kisar ya.
Okey, ni ais swam ni Kak Zaidah akan letakkan yeast ni ya. Yeast ni kita masukkan dalam ais swam supaya yeast ni aktif, cepat sikit dia bertindak. Ya, ais swam dan gula. Okey, kita biar dia sekejap. Sementara tu kita akan masukkan bahan-bahan lain ke dalam blender. Okey. Gulanya tak payah semua Kak Zaidah? Tak payah, Kak Zaidah masukkan separuh aja. Separuh lagi kita akan blend ya. Ini tujuan kita buat macam ni supaya yeastnya cepat sikit lah bertindak. Alright, kita akan masukkan dalam blender air kelapa, santan, kemudian kita akan masuk pula nasi. Nasi ni nasi sejuk ya. Gula lebihan tadi. Okey, kita masukkan ni yeast yang kita dah bancuh bersama dengan ais swam. Masukkan tepung beras. Okey, kita kisar dulu. Nanti kita akan masukkan lagi tepung berasnya, ya. Agak penuh ni. Nanti kita akan masuk lebihan tepung beras ni ya. Dan jangan lupa garam. Garam kita 1 sudu teh ya. Kita kisar dulu. Okey, kita masukkan lebihan tepung ni tadi ya. Tepung beras ni ya. Mungkin ramai yang dah lama tak makan ni ya, kuih ni. Kuih serabai ni. Ada setengah-setengah tu makan dengan air gula. Ada setengah-setengah makan dengan serawa ya. Kisar hingga dia halus. Hingga berasnya jadi halus ya, ataupun nasinya jadi halus. Bila nasi sejuk ni dia agak keras tau, jadi terpaksa perempuan kisar lama sikit. Biar nasinya tu betul-betul hancur lah. Kita tengok dulu nasinya. Kadang-kadang tu dia tak apa. Perempuan kena check dulu ya. Kadang-kadang dia berasnya tu, nasinya tu tak hancur lagi ya. So kita kisar lagi. Sebentar. Sehingga halus ya. Alright, sis Robi Bani, saya tengok ada kongsikan, tapi ada pembetulan sedikit yang perlu dibuat. Tepung beras bukan 200 gram ya, 280 gram. Okey.
dah kongsikan. Thank you so much Sis Robi Baini. Tapi saya mohon maaf saya tak boleh pinkan sebab ada pembetulan perlu dilakukannya. Hang in there. Okey, ni dah siap Bel. Macam ni rupa dia ya. Kita akan tuang di bekas yang lain. Dia macam ni lah. Nampak ya dia punya cair dia tu tidak terlalu cair dan tidak terlalu pekat lah. Okey. Kita akan rehatkan dia supaya kita akan bagi dia yeast tu bertindak ya. Untuk naikkan ataupun kembangkan dia ya. Kita akan rehatkan lebih kurang setengah jam. Nampak tu ya. Alright, good. Ulu saya plastik tu. First time hearing kuih serabai. Sama juga saya, Sunita Tandal, okey. Kuih ni memang kuih lokal ya. Kuih kita. Nur Jahan Izharul Haq, dah lama saya teringin nak makan kuih serabai ni. Thank you Puan Zaida bagi resepi. Alhamdulillah. Okey, now kita akan tutup dia dan kita akan rehatkan dia selama lebih kurang setengah jam ya. Ni rupanya. Sudah dia dah start mula berbubble ya. So kita perlu rehatkan dia lah. Alright, so kita biarkan kat sini. So now Kak Zaida nak buat serawa dulu ya, sementara nak tunggu serabai dia naik ya. Okey, kita nak buat serawanya dahulu. Okey. Kita perlu masak ni dulu gula merah ni bersama dengan sedikit air. Okey. Ada yang bertanya Bel? Sementara kita nak tunggu ni. Semua kata dah lama sangat tak jumpa dah kuih serabai ni. Tak buat dah. Orang tak kata buat dah, ya? ada few yang saya tengok resepi tok-tok nenek. Lama dah. Lama dah. Serabai ni lama ya. Dia kadang-kadang kalau musim ada durian, dia keluar serabai ni. Sebab orang akan buat makan dengan serawa durian. Sebab dia actually dia tak ada rasa apa. Dia cuma rasa macam masam-masam sikit kan. Masam Kak Zaida guna air kelapa. So masam dari air kelapa campur yeast ya. Dia punya masam dan dia tak ada rasa apa sebenarnya. Dia rasa tepung bercampur sikit dengan rasa masam-masam. And then kita boleh makan bersama dengan kuah manis ya. Dia lebih kurang macam apom juga ni ya. Indian apom tu kan. Cuma apom tu biasanya kita makan dengan kelapa. Kelapa dengan garam ya. Okey. Alright, so ni kita akan cairkan dan kita akan tapis ya. Sebab apa dia agak ada, kadang-kadang gula ni ada banyak daun ya di dalamnya. So kita akan cairkan dulu. Kemudian kita tapis ya. Kemudian kita tapis. Okey. Tak perlu mendidih lah ya, hanya setakat gulanya hancur saja, dissolve, and then kita perlu tapis. Okay, saya run through lagi sekali. Saya tengok Robi Baini ada dah buat pembetulan dari sini. 280 gram tepung beras, 150 gram nasi sejuk, 300 gram air kelapa, 100 gram air suam, 100 gram santan, 2 sudu makan, 1 sudu makan yeast maripan, 1 sudu teh garam. Okey, ada tertinggal gula pula sis. Gula pula 2 sudu makan. Gula 2 sudu makan ya. Oh, ada. Okey, sorry, ada. 2 sudu makan gula pasir. Bahan untuk serawa 200 gram gula pasir, betul. 1 buku gula kabung, betul. Setengah liter santan, sedikit air, setengah sudu teh garam dan juga daun pandan. Betul. Okey, dah saya boleh pinkan ya Kak Zaida? Yes, silakan. Ya, terima kasih banyak ya for those yang dah
menulis dulu ya resepinya, menyalin resepinya ya. Okey, Kak Zada nak masukkan ini. Kemudian kita masukkan air. Saya tengah tunggu budak saya ambil tapis untuk nak tapis air gula ni ya. So, jadi inilah air gulanya dah siap Air gula ni color dia ikut kepada gula yang perempuan guna. Kalau you guna gula ataupun dipanggil gula dari nipah, warnanya agak gelap. Kalau pakai yang keras tu, yang keras macam gula betul tu warnanya agak light sikit. Lighter ya, so terpulang. Okey, ni Kak Zada akan. Yang ini agak gelap ya, sebab yang ni Kak Zada beli yang gula nipah tu ya, yang dia daripada dibungkus dengan daun nipah. Okey. So kita akan bukakan apinya. Dan kita akan masukkan santan. Kak Zada taruh sini supaya dia cepat panas. Okey, nampak tu warna dia cantik ya. Dan kita akan masukkan gula-gula juga terpulang kepada perempuan. Kalau suka manis letaklah lebih, kalau tak suka manis agak-agak kurangkan gulanya ya. Kalau gula yang Kak Zada guna ni, warna dia memang cantik. Nampak tu Bel? Wow. Ya, sebuku saja warna dia macam dah lawa ya. Okey, kita akan masak ni hingga mendidih. Kemudian untuk nak memekatkan dia, Kak Zada letakkan sedikit tepung jagung bersama dengan air untuk nak pekatkan dia ya. Air kelapa yang dalam kotak boleh puan? Ada air kelapa dalam kotak? Ada tapi rasanya yang itu mungkin itu dah lain ya, itu mungkin dah campur gula ya. Ni Kak Zada ambil, you kalau nak pakai kelapa, guna air kelapa fresh. Yang bukan yang dicedok-cedok tu ya. Kalau yang dicedok tu dia dah campur gula. Dah campur air gula ya. So ini kita beli yang buah kelapa yang fresh tu. Biasa banyak kat tepi jalan. Kalau tak ada pun hanya guna air biasa pun boleh lah. Ya, cuma dia punya rasa agak lain sikit. Kalau you pakai air kelapa dia sedap ya. Serawanya serabainya rasa lain sikit lah. Kalau guna air biasa dia rasa macam tepung gitu air kelapa untuk kan dia masam. Untuk dia punya bancuhan ni yang ni serabai ni, boleh ke Kak Zada kalau kita makankan dengan savory mersebab macam ni kan manis kan? Makan dengan savory. Boleh jugalah makan dengan kari pun boleh. Macam orang makan apa tu roti jala boleh. Sebab serabai ni dia tak manis. Dia ada rasa masam sikit. Jadi dia boleh makan dengan apa-apalah. So Kak Zada put setengah teaspoon garam. So nak bagi dia lebih lemak. Okey, dan kita akan tengok bila dia dah mula mendidih nanti saya akan tambah sedikit lagi santan. Perempuan tengok ya warna dia cantik Okey, perlu dikacau selalu, jangan tinggal. Takut santannya membuak nanti ya. Right, itu Roy Idris kata kalau makan tanya kalau makan dengan kuah kari boleh tak Kak Zaida? Boleh aja. Tapi biasanya orang makan dengan manis. Orang makan manis ni serabai ni. Okey, ni Kak Zaida buat apa? Kak Zada nak bancuh sedikit tepung jagung bersama dengan air. Ini untuk nak memekatkan serawa kita. Kalau perempuan nak letak durian juga boleh ya. Biasanya kalau waktu-waktu musim durian, serabai ni orang akan mula buat serabai ya. Sebab biasanya orang buat serawa durian. Tapi tak makan dengan serawa durian juga boleh. Dan dia ada kuah manis. Okey, tadi dekat dalam resepi sebentar ya. Okey, Kak Zada akan masukkan. Dia dah mula nak mendidih ya. So saya akan masukkan air bancuhan tepung jagung. So dalam 2 sudu 2 sudu makan tepung. Okey. Now dia dah mendidih, kita akan masukkan sedikit lagi santan. Okey, note ya, Sis Robi Bai ni pun dah kongsikan sebab tadi mungkin tak mention kot untuk tepung jagung ya. Untuk Sarawak ada tepung jagung ya, dengan tepung 2 sudu makan tepung jagung.
Sama juga di IG saya tengok ada kongsikan ya. Suraya, thank you so much. Okey, boleh masukkan buatkan pembetulan anda. Untuk bahan ada 2 sudu makan tepung jagung. Untuk nak pekatkan dia jadi serawa kan Kak Zaida? Sebab kita nak pekatkan dia. Okey. Okey, dah sedap dah ya. Dah just nice, rasa manisnya. Manisnya terpulang kepada perempuan. If you like manis, ada orang dia tak ada penyakit, boleh makan manis, so silakan ya. Yang tak boleh makan manis, nak bagi dia tawar sikit pun silakan, tak ada masalah. Kalau nak rasa lebih berlemak, berkrim, tambahlah lagi santan. So kita yang nak makan kan? Yes. So ikut selera masing-masing. So ni serawa yang dah siap. Okay, tengok serawa dia. Inilah rupa serawa hari ni. Okey, kita tunggu dia mendidih ya. Nampak tu, cantik dah. Just a plain serawa tak This ada one durian. plain serawa, tak ada durian. If you feel nak letak durian juga silakan, boleh. Biasanya orang makan dengan serawa durian Orang buat serawa durian, tapi terpulanglah. Dia serawa ni kalau sebut durian tak sedap. Serawa durian. Serawa pun tak sedap sebut. Serawa. Serawa durian. Serawa durian. Durian. Ya. Dia orang pun dengar pun pelik Serawa durian. Serawa durian ya. Okey, kita tunggu sekejap lagi, dah boleh angkat ni. Kita tunggu daun pandannya lecuh sikit, barulah sedap ya. Right. Okey, nampak tu kuahnya pekat dah. Kak Zaida hari tak letak durian sebab saya tak sempat nak mencari durian. Kalau nak letak durian juga lebih kata orang tu lebih sedap lah makan kalau ada durian. Tapi kalau ada durian, perempuan kena rasa dulu ya gulanya ya. Mungkin Kak Zaida cakap tadi 200 gram agak manis ya. So mungkin perempuan jangan letak semua. Letak sikit-sikit dulu hingga ikut selera masing-masing. Okey, serawa kita dah siap. Alright. Serawa kita dah siap, Bel. Alhamdulillah. Okey. Alright. Jadi kita tinggal tunggu bancuhan ni naik sikit dan boleh lagi, kita masakkannya lah Kak Zaida. Yes, Kak Zaida cuba tengok kalau dah boleh buat, kita boleh buat. Kalau tak, kita kena tunggu sekejap. Ya, sebab saya nak pindahkan ini ke sini dulu. Okey. Kat Kedah kuahnya letak sagu biji untuk pekatkan kuah serawa. Sedap juga. Sedap juga masing-masing ya. Ikut selera masing-masing lah yang sebenarnya ni serawa ni. Ya. Ada yang letak sagu, ada ikut kebiasaan yang dia orang buat lah. Cita rasa. Cita rasa. Sebab nak makan dengan serabai ni yang sebenarnya ada juga yang makan dengan kuah pedas. Really? Okey. Di IG ada masalah sound. Okey, pertama kali ni suara putus-putus di IG. Ya ke? Alamak, hang in there. Bel, sound putus-putus. Oh, okey, hang in there ya. Sebentar ya, kenapa? What happened to you? IG? Sabar ya. Okay, sabar ya, IG. Orang di IG. Mungkin ada gangguan sekejap. Sekejap lagi dia okey lah tu. Jadi siapa yang ada Facebook boleh pindah ke Facebook. Alhamdulillah Facebook buat masa ni hopefully everything runs smoothly ya di Facebook dan Facebook clear sekarang ni, okey. Boleh berpindah ke Facebook jika sesiapa yang di IG Facebook. Ada Facebook. Biasalah macam tu, kadang-kadang Facebook buat hal pindah ke IG. So now you kena buat 2 account, satu account di IG, satu account di Facebook. Alright, so kita kemas sekejap sementara kita nak tunggu serabai kita naik. Okay, for those yang berminat nak dapatkan produk-produk Kak Zaida. Now kita ada hari ni Kak Zaida nak tunjuk kek lapis prune Kak Zaida, ya. Sementara kita nak tunggu serabai kita naik sekejap. Okay, take lagi sekejap, lebih kurang 5-10 minit dah boleh buatlah ni ya. Okey, kita ada a few types of kek lapis dalam pasaran kita, dalam jualan kita yang sebenarnya. Kita ada yang Kak Zaida pegang sekarang ni ialah kek lapis prune. Ya, boleh nampak tu prune dia. Banyak ya prune-nya dan rasanya sedap, dia moist ya. Dan kek lapis Kak Zaida biasanya telur banyak ya ni.
Ini yang buat kek lapis kita moist, basah ya. Dan kita guna butter premium untuk kek lapis kita. Okey, kita ada 2 saiz kek lapis. Okey, ini yang saiz besar 7x7 inci. Dan ini yang kecil 7x2 inci. Jadi for those yang nak rasa dulu, mungkin boleh order yang kecil ni. Kalau terus nak makan ramai, nak bagi family ke, kadang-kadang nak share, boleh ambil yang besar ni. Ya. So okay, for those yang berminat nak dapatkan kek lapis Kak Zaida, kita ada beberapa jenis kek lapis ya. Kita ada kek lapis asam manis. 7. Oh, kita ada 7 jenis kek lapis ya. Okey, bolehlah katakan tu nak test sebelum raya lah ya. Boleh place order awal pun boleh kita terima. Okey. Untuk nak ambil tempahan ataupun nak bertanya mengenai produk ya. IG. Okey, untuk nak jadi ejen juga kita alu-alukan, nak jadi dropship juga kita alu-alukan. Okey, untuk nak tanya nak bertanya mengenai produk ataupun nak jadi ejen ke apa, bolehlah hubungi pada nombor 011 11204733, 011 64201979, 011 64264742. Ini talian untuk jual beli produk Kak Zara. Kita ada 3 talian untuk pembelian, untuk nak bertanya, untuk nak mengetahui lebih lanjut mengenai produk, mengenai combo yang kita offer untuk perempuan ya. Dan untuk nak menjadi ejen ataupun untuk nak jadi ejen, bolehlah hubungi pada nombor berapa Bel? 018 329 9606. Okey, itu kalau nak jadi ejen Kak Zaida ni ada kek lapis Moscovis pun ada. Yes. Ada kek prune tadi yang Kak Zaida katakan ni nampak tu comel. Sedap pula tu, masya-Allah. Okey, ada yang dah cuba katanya. Dah cuba dah kek lapis Kak Zaida. Dia kata masya-Allah, mana tadi? Dah terlepas dah. Dia kata Nur Bahia kata kek lapis prune sumpah memang sedap. Tak rugi beli. Thank you Kak Zaida. Yes, for those yang nak cuba, Alhamdulillah. sebab kita tinggal berapa bulan aja lagi ya untuk kita nak menyambut Syawal ya. InsyaAllah. InsyaAllah bulan puasa nanti dah tak boleh nak rasa. Jadi kita ada sebulan lebih lagi sebelum kita sampai ke bulan puasa, sampai ke Ramadan. Jadi for those yang nak cuba dulu, bolehlah mencuba ya, ataupun rasa dulu dan bolehlah berangan-angan later nak order untuk raya ya. Kalau dah lewat-lewat takut nanti terlalu banyak tempahan, takut tak dapat kita nak menyediakan nanti ya. Okey. Alright. Okey, jadi ada pertanyaan rakan-rakan sementara ejen, nak tunggu ni naik sekejap. Rakan-rakan ejen kita pun dah muncul dekat situ, so boleh dapatkan produk Kak Zaida di situ juga. Okey Kak Zaida? Yes. Macam mana keadaan Serabai kita Kak Zaida? Belum lagi, sekejap lagi Bel. Dia dah nampak nak naik dia nampak berbuih-buih ni. Kita tunggu sekejap. So ada pertanyaan sementara tu Kak Zaida boleh tolong jawabkan. Ada dah tanya kek prune harga berapa? Untuk yang saiz kecil ni, untuk saiz kecil harganya RM35. Satu ni. Okey, untuk yang saiz besar 7 inci kali 7 inci harganya hanya RM100 sahaja. Okey, yang ini anda boleh dapatkan melalui tim admin kita atau rakan-rakan ejen. Talking about ejen, jika anda berminat untuk menjadi rakan niaga Kak Zaida untuk jual produk ni, boleh cari duit tambahan jual produk ni. Banyak lagi produk raya. Boleh contact kita juga di talian 018 329 9606 sekarang. Kita tengah nak recruit ejen untuk insya-Allah bulan raya ni boleh dapat extra income Kak Zaida kan? Yes. Dapat extra income and then you dapat save banyak ya untuk kalau you nak kira rumah you kira dah tak payah belilah kuih. You dah berjual kuih tu dah kira macam you boleh buatlah keuntungan tu bolehlah dapatkan kuih tu untuk rumah you. Sudah save banyak dah tu ya. Ya saya. Kita ada a few more nanti. So harap perempuan jangan stay tune ya. Nanti kita akan keluar senantiasa. Kak Zaida hari-hari akan keluar berita-berita mengenai kita punya jualan untuk hari raya. Kita dah standby dah ni untuk raya ya. Puasa pun belum. Baru masuk Rejab ya. Ya.
Tak, ini berniaga. Cara berniaga sekarang ni dah tak sama macam sebelum ni ya. Jadi kita wawarkan dulu di Facebook dengan IG ya. Right. Okay, I think dah ada boleh orang. lah. Oh, dah boleh dah Kak Zaidah. Kita cubalah ya, nak ikutkan dia setengah jam baru dia cantik. Right. Saya cuba dulu satu, tengok dia cantik tak ya. Alright, ada ni Kak Zaidah, tak tahu mana tahu ni. Apa tu? Katanya Bel, happy belated birthday. Masya Allah, thank you. Okay. Ya Allah, Oh, thank you so much Joyce Value. Thank you so much. Alright. So sekarang ni Kak Zaidah nak tengok sebab patutnya setengah jam untuk tapi kita kuih tengoklah serabai ya, ni. kadang-kadang dia boleh. Kadang-kadang dah boleh ya, kita tengok dulu, tapi dia punya buih tu macam dah boleh ya. Ya. Okey, ada lagi yang tanya macam mana nak jadi dropship Kak Zaidah? Boleh. Kontak talian tim admin agent kita di 018 329 9606 sekarang dengan kadar segera. Okey, Kak Zaidah cuba satu dulu ya. Dia dah lebih kurang dalam 15-20 minit. Kak Zaidah pakai kuali ni, dia ada yang sebenarnya serabai ni dia ada acuan untuk dia ya. Acuan dia agak melengkung, kecil sikit pada ni dan dia agak tebal ya. Jadi dia akan lebih cantik kalau pakai acuan dia ya. So ni Kak Zaidah pakai non-stick pan. Ni anak saya punya ni. Dia goreng telur. Dia tak nak goreng telur pakai minyak. So dia guna Shogun punya. This is Shogun ya. Bawah-bawahnya. Shogun paling kecil ni ya. Ini kalau nak goreng telur tanpa minyak, cantik lah. Okay, kita tunggu kuali kita panas. Selitkan sedikit minyak. Walaupun dia non-stick. Saya cuba dulu ya puan. Sebab masanya belum setengah jam lagi. Tapi kita cubalah. Okay, kita tunggu kualinya panas. Alright, thank you so much Miss Naharaman. Thank you so much. You guys are so sweet. Thank you so much. Okay, acuan elektrik boleh? Acuan elektrik? Boleh je lah kalau rasa nak bakar, untuk nak membakar dia. Tak berbunyi pun. Okay. Macam pancake. Macam pancake. Pancake Melayu. Pancake Malaysia. Alright, kita tunggu ya. Sambil-sambil tu, Kak Zaidah siap ni. Bolehlah yang mana nak bertanya mengenai produk, mengenai masakan yang sebelum-sebelum ni, silakan. Ya, kongsi-kongsi dengan kita. Yes. Sebab untuk resepi hari ni memang banyak ruang untuk kita berbual sebab kita nak tunggu dia, kita nak tengok dia jadi ke tak, dia berbuih ke tak, macam-macam. Berlubang-lubang ke tak. Kan? Okey, boleh tak ulang sekali lagi cara bancuhan serabai? Okey, tadi Kak Zaidah buat Kak Zaidah panas air suam tadi. Yeast kita masukkan dalam air suam bagi dia bancuh bersama dengan air suam dan 1 sudu makan lebih kurang lah ya gula tadi. Kemudian di dalam blender masukkan air kelapa. Dia belum naik lah Beb. Masukkan air kelapa, air bancuhan yeast tadi. Masukkan semua bahan-bahan lain. Ya, kemudian kita kisar hingga dia halus. Kemudian perlu direhatkan selama lebih kurang setengah jam. Seeloknya setengah jam lah bagi yeast tu betul-betul naik ya, kembang. Okey. Kita tunggu kejap. Dia belum naik sangat lagi lah. Okey. Kena tunggu lagi. Jadi kita kena panas. Ada apa-apa pertanyaan lagi? Okey, kita blend semua sekali. Okey, Kak Zaidah repeat lagi sekali bahan-bahan dia untuk serabai. 280 grams tepung beras, 150 grams nasi sejuk, 300 grams air kelapa. Kalau tak ada air kelapa, perempuan nak guna air pipe biasa pun boleh ya. Air biasa pun boleh. 100 grams air suam, 100 grams santan. Kak Zaidah guna santan kotah hari ni. 2 sudu makan gula pasir, 1 sudu teh garam dan 1 sudu makan instant dry yeast. Ya. Okey, untuk serawanya pula Kak Zaidah guna tadi 200 agak banyak ya. Kak Zaidah makan separuh tadi, lebih kurang 100 lah ya. Antara 200 hingga 100 terpulang kepada perempuan ya. Rasa dulu. Letak separuh dulu kemudian rasa ya. Kemudian kita guna 1 buku gula manisan ya, ataupun nisel ataupun gula kabung.
Kemudian kita guna juga setengah apa ya? Setengah apa tu? Setengah sudu teh garam ya. Yang mana? Ni. Setengah liter santan. Setengah liter santan. Okey, dia belum naik sangat lagi ya. Mak aku hangus pula. Asyik baca resipi dia berbau hangit. Ya. Kemudian ais cukupnya setengah sudu teh garam dan 2 helai daun pandan. Bersama sikit Kak Zaidah bancuh tadi tepung jagung lebih kurang 1 sudu makan dengan air untuk kita nak dapatkan nak pekatkan serawa kita. Kalau perempuan nak letak durian, gula tadi kasih kena kurangkan lagi sebab durian manis ya. Masukkan durian dulu, baru last masukkan gula. Takut nanti kita masuk durian, masuk gula kan nanti dah manis, dah terpaksa buat kuahnya banyak pula. Ya, dia belum naik lagi lah ya. Mungkin kena tunggu lagi. Kita kena tunggu sekejap lagi. Okey, ada apa soalan? Alright, ada yang tanya phone number macam mana nak dapatkan produk Kak Zaidah. Boleh contact nombor admin di 011 1120 4733. Talian yang lain 011 6420 1979. Ada lagi satu talian. Kita buka lagi satu talian Kak Zaidah. Kita ada 3 talian pack, untuk Alhamdulillah. Okey, so jadi lagi satu talian di 011 6426 4742. Saya suka dengan resepi dari Kak Zaidah. Mantap, lazat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Zaidah. Saya dah cuba banana yogurt cheesecake. Resepi Kak Zaidah memang sedap sangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita buat lagi satu. Okey, kita Perempuan kena tunggu lama sikit baru dia lagi lawa ya, baru dia lagi naik yang sebenarnya. Ya, ini saya tak boleh tunggu lama sangat. Okey. So kita tunggu tengok dia naik tak. Dia kalau naik dia berlubang-lubang ya perempuan. Dia berlubang-lubang. Dia berlubang-lubang. Right. Okay, ada yang kata nak tanya tentang chicken pastry. Bila saya bakar, banyak keluar minyak. As if the pastry margin is melting separately. No. Dia memang melt. Sebab itu kita perlu api yang besar untuk buat pastry ya, untuk kita bakar puff pastry. We need oven yang betul-betul boleh tampung panas, about 190 to 200. So bila dia masuk tu, dia tak ada masa lama untuk nak melt. Tapi dia memang akan melt a bit lah ya. Sebab content of pastry margarine dekat dalam your dough banyak ya. Okay. So sebab itu dia akan cair. Kalau api dia tak besar, dia lagi akan keluar semua nanti. Dia akan melt the whole thing ya. So that is why when we do pastry, kita perlu api yang panas, oven yang suhunya tinggi, 190 hingga 200 ya. Baru dia tak sempat nak cair, dia bounce, dia naik. Ya. Okey. So you tak boleh pakai api 160, 170 atau 80, tak boleh. Nanti all the pastry margarine akan cair. Sebab dia pun memang understood dia memang margarine. Ya. So bila dia kena panas, automatic dia akan melt. Alright. Okey. Alright, Kak Zaidah tolong buat resepi brownies. Brownies kita dah bagi ya. Kak Zaidah dah bagi brownies ya. Lagi. Cheese brownies, chewy brownies ya rasanya. Ada chewy brownies yang kita yes. Kita ada coating lagi, chocolate coating lagi. Yes, betul. Ada. Assalamualaikum Kak Zaidah and Bel. Lama tak dapat join live. Air kelapa yang dalam kotak Otin boleh letak tak? Janganlah. Dia dah ada sugar. Dia dah ada gula ya kat dalam tu. Nanti kan jadi lain pula akan sukatan dia ya. Kalau tak ada air kelapa tu, you just masukkan air biasa aja, tak apa. Masukkan air dari air biasa. Tak perlu air kelapa lah. Kalau tak ada, ni dia belum berbuih lagi ya. Dia kalau dia betul jadi, dia akan ada spotted lubang-lubang ya. Saya tak boleh tunggulah terlampau lambat. Kena tunggu lagi setengah jam. Okay. Tak apalah, kita buat ada yang dah cantik tu, yang dah siap. Ataupun mungkin selepas ni kita boleh buat lagi video dan kita akan tunjukkan selepas dia dah naik setengah jam Kak Zaidah? Yes, boleh. Alright Kak Zaidah, Fik Mat dia kata rindu nak makan masakan Melayu. Produk apa yang aunty jual sekali imbas je boleh tak? Boleh sangat. Okey, antaranya masakan masakan lokal kita. Tengok ni Kak Zaidah ada. Ya, Kak Zaidah ada paste nasi. Nampak di tangan Kak Zaidah ialah paste nasi tomato, ya.
Kita ada 4 jenis paste nasi. Kak Zaida ada nasi Afghan, nasi tomato, nasi buhari dan nasi biryani. Ini paste ni senang. Beli dia dah siap, terus masak aja. Dapat je kat tangan, terus masak aja. Ya. Okey, bukan itu sahaja. Kita nasi ada, kita ada juga nak katanya rindu kan nak makan makanan hometown. Kita ada 8 jenis paste lauk. Tu ada yang Kak Zaida pegang asam pedas. Kita ada juga rendang padang. Lauk merah. Boleh padankan dengan nasi tomato dan juga. Dan kita ada paste rendang tok. Kita ada lagi ya. Paste opor. Lagi paste apa ya? Paste apa lagi, Bel? Kita ada green curry. Kita ada kari kapitan. Kari kapitan. Yang very famous is kari kapitan. Okay. Ya. I think that's just about it. Kita ada 8. Kita ada 8 jenis paste lauk, 4 jenis paste nasi. Nasi ni senang, puan hanya masak je, terus masak kat dalam rice cooker. Sama ada puan nak letak air ataupun nak letak susu ya, juga boleh. Separuh air, separuh susu juga boleh untuk nasinya. Right, okay. So itu antara produk-produk yang Kak Zaida ada. Ada lagi yang lain, nak tahu contact team admin kita, okay? Yes. Ya, betul. Dah ada resepi ya. Cuma resepi yang ada di situ kena tambah 2 sudu makan tepung jagung untuk kita pekatkan Sarawak kita. Okay. Long TW, macam mana nak dapatkan beras untuk nasi buhari? Nasi buhari. Boleh contact team admin kita ya sekarang. Ataupun rakan ejen ataupun rakan niaga Kak Zaida yang berdekatan dengan anda sekarang. Okey puan, boleh ajarkan kek orange old school yang simple? InsyaAllah ya, Kak Zaida akan berikan resepi yang simple-simple aja lah. Yang tak perlu nak pukul lama-lama ya, pakai tangan pun dah boleh jadi. InsyaAllah ya, Kak Zaida akan masukkan nanti dalam kita punya live Jom Masakan Kak Zaida nanti ya. Misha, Bel, cepatlah jawab. Apa dia? Apa santai-santai tu yang pindah tu? Apa tu? Sama-sama santai, kita. Apa yang santai-santai tu apa ya? Tu? Kenapa Hamisah? Cepat-cepat komen lagi cepat. Apa dia? Acar buah pun ada juga. Acar buah very limited ya sekarang. Okey Gina Regina, WhatsApp team admin kita sekarang ya. Saya ada providekan link untuk berbual dengan team admin kita sekarang di live ni, okey? Kontak sekarang dan juga ada juga rakan-rakan niaga kita yang muncul di sini, boleh kontak mereka. Kak Zaida boleh tunjukkan kuih nona manis. Kuih nona manis ni memang favourite ya. Memang favourite daripada hari. InsyaAllah dia saya tengah uruskan acuan dia tu. Saya tak banyak acuan dia, nanti insyaAllah ya. InsyaAllah dalam masa terdekat ni. Fik kata Masya Allah sedapnya. Okey, saya WhatsApp terus. Okey, silakan WhatsApp terus ya team admin sekarang. Okey, di IG anda hanya perlu ke bio dan boleh terus berbual dengan team admin kita. Begitu juga di Facebook, kita dah providekan link di bawah. WhatsApp sekarang. Nak tahu kontak untuk rakan-rakan niaga yang duduk dekat dengan rumah anda, nak pegang terus produk Kak Zaida, boleh kontak ejen kita, okey? Gula pasir. Santai-santai. Apa tu? Typo lah tu. Mungkinlah Okey, hang in there. Okey Kak Zaida, apa kata sementara kita tunggu ni sementara kita buat serabainya Kak Zaida. Apa kata Kak Zaida tolong bacakan semula resepinya Kak Zaida? Okey, resepi untuk serabai 280 gram tepung beras, 150 gram nasi sejuk, 300 gram air kelapa, 100 gram air suam, 100 gram santan, 2 sudu makan gula pasir, 1 sudu teh garam dan 1 sudu makan instant dry yeast. Okey, untuk serawanya sekejap ya. Okey, untuk serawanya Kak Zaida guna tadi lebih kurang 100 hingga 200 gram gula. Terpulang kepada selera masing-masing ya. Saya guna juga 1 buku gula kabung atau manisan ataupun gula nipah tu ya. Setengah liter santan, air secukupnya, setengah sudu teh garam, 2 helai daun pandan dan saya guna juga tepung jagung
lebih kurang 1 sudu makan hingga 2 sudu makan tepung jagung dibancuh bersama dengan air untuk pekatkan serawa kita. Kalau sekiranya perempuan nak letak durian juga boleh, tapi kurangkan gulanya dulu. Jangan letak gula, letak durian, manisan tu letak, durian letak, kemudian baru letak gula pasir. Ikut selera ataupun ikut cita rasa masing-masing. Okey, ni dah jadi, Bel. Dia setengah jam je dah cantik lah. Tu nampak tu. There you go. Tadi sebelum setengah jam dia tak berapa lawa ya. Dia lawa kalau dia berlubang-lubang macam ni. Kalau perempuan guna acuan dia tebal cantik. Sebab acuan dia agak melengkung sikit ke dalam dan tepi dia tinggi. Yang ni Kak Zada tak ada acuan dia, jadi dia akan turun sikit lah di bahagian tepinya. Okey, nampak tu lawa ya. Alright, tu mungkin typo lah ya Kak Zaidah. Apa dia? Tadi tu santan ya? Santan. 100 gram santan. Bukan santai. Sorry ya, saya dah pinkan. Tadi pun saya terus baca santan ya. Okey, saya pun ternampak santan. Rupanya ejaannya santai. Okey, santan sebenarnya 100 gram santan. Tengok lagi sekali Kak Zaidah. Tu dia. Cantik. Okey, kita tutup ya supaya dia cepat masak di bahagian atasnya. Alright, ada soalan lagi? Ada yang baru masuk. Baru Beri masuk. salam kat Kak Zaidah. Tapi belum siap lagi. Assalamualaikum Kak Zaidah dan Bel. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya pada yang memberi salam ya. Ya. Salam, saya dah cuba resepi Kak Zaidah yang talam cendol durian sedap. Tips buka tudung pengukus supaya talam tak berkedut pun saya cuba. Banyak lagi resepi Kak Zaidah. Saya nak cuba. Love from Singapore. Love you too. Thank you Alright, so much. thank you so much ya. Ya, okey. Hari ni mesti you apa macam yang keluar masuk ni mesti macam panjangnya. Ya, kita nak buat serabai ni, kita nak tunggu, kita nak masak, kena masak satu-satu. Satu-satu nak bagi you tengok ya. Okey, sementara tu memang kita ada luangkan masa untuk kita nak menjawab ni. Ada yang kadang-kadang tak sempat saya nak menjawab ya. Ya, jadi waktu ni waktu keemasan sepatutnya. Masih lagi ada soalan saya tengah tunggu ni. Mana soalan tak muncul-muncul lagi ni? Okey. Alright. Tu dia Encik Muhammad Ismail, rakan niaga kita daripada Singapura dah munculkan diri. Boleh kontak Encik Ismail sekarang. Dah 2 kali santan 100 gram kat komen tu. Ya, santan 100 gram ya rakan-rakan, bukan santai, okey. Untuk serabai punya bancuhan 100 gram hanya 2 saja perkara. 100 gram air suam dan 100 gram santan. Itu saja. Tak ada 100 gram yang lain ya. So jadi jangan confuse. Okey, siapa yang tengah salin yang ada resepi di tangan sekarang, 100 gram air suam dan 100 gram santan. Ya. Okey. Alright. Ada 2 je yang 100 gram tu ya. Okey, boleh tahu apa barangan yang akan dihantar ke Singapura? Syarifah Siddiq tanya. Semua barang rasanya. Semua ada lah ya. Dan untuk di Singapura juga, sementara kita nak tunggu dimasak ya. Untuk for those Singaporean juga layak untuk cabutan bertuah ya melalui rakan niaga saya kat sana, Encik Muhammad Ismail. Untuk cabutan bertuah seperti kita buat di HQ kita. Dengan pembelian 120 Sing dollar. Ya, perempuan layak untuk terima cabutan bertuah periuk ataupun pen Shogun. Ya, barangnya sudah dihantar tadi. InsyaAllah lagi 2-3 hari akan sampai ke Singapura. So for those yang dah pre-order ataupun yang nak order, bolehlah kontak Encik Muhammad Ismail, rakan niaga kita di sana. Dan ada juga kita punya ejen-ejen kita di sana. Ya, cabutan bertuahnya masih sama ya. Ya, alright. Alright, Rosniati Suradi, perlu kuning depan belakang ke serabai tu? Tak payahlah, dia bawah je kuning, atasnya cantik macam ni cantik macam ni ya. Macam mana tu? Macam ni. Ada brown-brown sikit je, jangan brown tu nanti tak sedap. So mungkin boleh pusing-pusingkan Kak Zaidah? Macam ni lah. Terbalikkan dia. Bawah dia macam ni. Ya, atasnya macam ni lah. Nampak kan lubang-lubang dia tu. Macam ni. Biar nampak ni. Dia setengah jam aja dia dah should be okay. Ya, setengah jam aja dia dah cantik lah ya. Dia kalau ada acuan yang 4, 5 ke, kadang-kadang ada, biasanya 4 je lah acuan dia tu ya. Senang perempuan turun masak 4. Ni saya tak ada. Sebab saya jarang lah buat benda ni ya. Okay. Sebab ini ada yang minta ya, dah setahun lebih minta resepi serabai ni. Cuma saya tak ada terlupa.
Terlupa ya. Dan lately saya ada nampak di wall saya, dan baru saya teringat, oh serabai, ada yang minta serabai ya. So insyaAllah saya cuba buatlah serabai style saya lah. Orang minta serabai ni Kak Zaida, ramai tau. Bila dah keluar musim durian, dah bolehlah buat serabai. Cuma hari ni Kak Zaida buat serabai tanpa durian ya. Alright, ada soalan Idris Nur Hayati. Boleh tak guna resepi serabai ni sebagai apam dikukus? Apam kukus, apam kukus, kalau nak cuba bolehlah ya. Right. Okay, untuk rakan di IG, common question ni, salam Kak Zaida and Bel. Waalaikumsalam. Macam mana nak tengok balik video-video masakan sebelum ni? Okay, Bel. Cuba terangkan. Alright, sekarang ni saya akan terangkan ya. As usual, sekarang di IG memang tiada ya untuk video yang daripada episod yang pertama. Kalau nak tengok daripada episod yang pertama, bolehlah visit ke Facebook page Simply Sugar Baking Studio. Okay, so jadi rakan-rakan di IG, kalau nak pergi ke Facebook, cari page Simply Sugar Baking Studio, kemudian buka feature photos. Dalam feature photos tu ada beberapa album. Cari album #Jom Masak dengan Kak Zaida. Buka je album tu, adalah semua resepi daripada episod yang pertama hinggalah semalam. Semua resepi ada dekat situ, okey? Alright. Semua dah ada ya, tinggal popang klik saja. Kalau anda masih confused, jangan risau. Kita ada tim admin untuk bantu anda ya. Tim admin akan bantu anda macam mana nak cari resepi yang lama. Alright. Salwin Decor, Bel, yes. Please tell Kak Zaida, thanks for the almond butter cookies. It's yummy. Thank you, thank you so much. Thank you for the trust that you lah. You percaya, you cuba buat, and it turn out cantik, good, and it fulfill you punya cita rasa. Yang penting yummy. Yang penting kalau you cakap yummy tu means selera, sesuai dengan selera you. Thank you so much. Rosniati Suradi, okey, cantik kejadiannya. Alhamdulillah. Cantik, ya? Nak cuba terus lepas program ni nak buat juadah berbuka puasa petang ni. Yes. Okey, boleh ya. Tengok ni, Bel. Tunjuk lagi sekali, Bel. Lubang-lubang dia ni, Bel. Woohoo. Dia lepas setengah jam baru dia cantik ya. Yep. Nampak tak? Nampak, Bel? Nampak? Ya. Okey, so bila dia dah jadi macam ni, kita akan terbalikkan sekejap aja. Ya, sekejap aja. Bagi yang bahagian atas tu masak sedikit lah. Okey. So kejap lagi kita dah boleh berhenti dulu buat ni. Kalau ada acuan dia lagi cantik ya, dia lagi kembung kalau ada acuan dia. Sebab acuan dia agak tepinya agak terangkat, jadi dia akan duduk nice dalam tu, dia akan tebal sikitlah ya. Yang ini tak boleh. Sebab dia flat kan. Okey. Alright. Su Hussein, Bel, ya saya. Resepi scones dah ada ya? Dah. Scones dah ya. Dan nanti Kak Zaida akan cuba siapkan ada satu lagi jenis scones, insyaAllah, but I don't know when. Kita akan buat lagi satu jenis scones ya. Scones yang sebenarnya ada banyak jenis scones ni ya. Okey. Alright, ada yang share dengan kita Fat 67 Mas 71. Saya dah cuba buat burnt cheesecake, sangat sedap. Woohoo. Thank you so much for sharing with us. Rakan-rakan yang lain yang dah cuba resepi, kongsi juga dengan kita. Sementara kita nak tunggu serabai ni, lama juga kita nak tunggu satu serabai lagi. ni. Dah, ni last. Lah. Ada lagi ya, tapi saya tak penuhkan lah ya. Saya tak habiskan. Saya nak tunjuk aja ni ya. Dia lagi lama, dia lagi naik cantik ya. Okey. So kita tak payah masak ni lah. Okay, kita tengok dia perlu kena sampai dia ada lubang-lubang tu Okay, fokus. Alright, Salwinder Korn. Yes. Dia kata memang sedap almond butter cookie. Saya pun dah buat. Nuriza Idris kata. Ya, memang sedap. Itu jualan kita yang paling yang kira best seller kita. Best seller Kak Zaida ya. Setiap kali saya berniaga biskut raya ya. Especially waktu kita berniaga di Subang Parade. Ya. Itu salah satu yang kita bagi orang rasa orang akan belilah. Okey, ada lagi Bel.
Noraini Abdul Jalil kata kalau orang belah Terengganu Serabai makan dengan kuah kari yang dicampur album. Ya. Alright, Umi Nur, adunan tu boleh simpan tak kalau nak buat lain kali? Boleh simpan dalam peti sejuk. Ya, simpan dalam peti Supaya sejuk. yeast dia tak kembang, dah kembang. Kalau dia tidak, bila dah di yeast, dia akan naik nanti yeast dia. Sebab yeast ni macam hidup. Nanti jadi benda lain pula. Nanti kan jadi benda lain pula kan. Okey. Yang ini mungkin angin pula. Alright, Citizen tanya Puan Zaida. Dan Bel. Ya saya. Saiz berapa kuali kecil tu? Saiz berapa ni ya? Ni shogun yang paling kecil ya. Paling kecil sekali shogunnya. Okey. Yep. Kita tengah susun serabai yang kita baru buat. Alright, ni kenapa pula dia? Okey. Tengok tu Bel, cantik Bel yang ni. Mana? Ni. Mana kita tengok. There you go. Ini batch yang dah siap. Yang dah siap. Tu serawanya. Inilah serabainya. Bunyinya macam lain ke Kak Zaida kan? Serabai kan. Serabai tu macam tak sedap tau bunyinya ya. Tapi memang inilah nama serabai. Even Indonesia juga panggil serabai ni ya. Panggil kuih serabai ni. Kuih serabai. Okey. Ini pun yang kita belum siapkan lagi tapi ramai yang tanya. Apa dia? Puan boleh ajarkan puding raja? Puding raja. InsyaAllah lah ya. Puding raja ni mainly dari Pahang ya. Dari Kuantan. Ya, insyaAllah. Rafia Ahmad kata pineapple tart Pilo sedap sangat selalunya. Selalunya inti jam tu anak buang tapi resepi Kak Zaida habis semua sekali ngap. Sebab intinya kat dalam dia tak nampak. Biasanya dia orang kalau tak makan inti tu, sebab inti tu di luar, dia rasa macam keras, macam liut. Pasal inti tu di luar, bila kita bakar, dia akan ada sikit efek, dia akan keras. Sebab gula dalam inti tu akan cair bila dia kena panas dalam oven. Nanti dia akan jadi sticky dan gula akan jadi keras. So kalau yang anak-anak yang tak suka dibuangnya inti tu, sebab inti tu keras lah. So kalau inti duduk di dalam tart tu, memang jadi lembut lah intinya. Alright, Prince Xavier, Kak Zaida, apa fungsi nasi sejuk tu ya? Nasi sejuk tu nak bagi dia starchy, bagi dia berkanji kat dalam. Ya, kalau tepung aja dia rasa kata tepung lah, tak sedap. Ya, ini resepi orang dulu. Yang mana orang dulu kan suka kalau nasi tak habis, macam-macam dia buat dengan nasi tu. Ainun Taylor kata makan dengan kari daging pun sedap. Makan kari makan dengan kari sedap, dengan kari yang kentangnya potong kecil-kecil pun sedap ya. Okey. Sedap sangat. Yum. Okey, ni last. Kalau kita nak habiskan satu ni rasanya sampai petang rasanya sampai nak habis dah tu pun sebenarnya nak senja saat lagi baru habis. Kan. Okey, siap lagi. Siap dah. Okey. Right. Satu saya tunjuk yang bahagian belakang ni pula ya, mungkin dia nak tengok belakang dia. Ni belakang dia. Depan dia lubang-lubang macam ni lah. There you go. Ni makan dengan serawa. Nak makan dengan serawa boleh, nak makan dengan kuah kari boleh. Kuah kari macam orang makan uti jala juga boleh. Alright, siap dah Bel. Alhamdulillah. Serabai dan serawa kita ya. Alright. Akhirnya siapa yang minta serabai resepi serabai. So alhamdulillah mungkin puan ada menonton hari ini ya, untuk kita ni dah lama ya, dah tahun lepas setahun lebih dah yang minta serabai ni ya. Okey, so alhamdulillah Bel. Suraya kata saya dah banyak cuba resepi Kak Zaida, semuanya menjadi. Thank you Kak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Okay, kalau tak jadi tak apa, buat lagi ya. Mungkin ada silap di mana-mana. Alright. Sebab kita punya program is live. Saya start buat daripada from scratch sampai siap. Jadi perempuan sendiri dapat tengok ya. Kalau salahnya tu mungkin salah timbangan atau salah adalah silap di mana-mana ya. InsyaAllah kalau diulang lagi sekali akan jadi seperti apa yang saya buat sekarang. Alright. So hingga harap perempuan berpuas hati dengan resepi serabai bersama dengan serawa Kak Zaida hari ini.
InsyaAllah kita jumpa lagi esok untuk resipi dan menu yang baru. Sehingga itu, Assalamualaikum, bye.